Kamiran ganda 2 dalam koordinat kutub. Kalau kita semak, dalam proforma kita dah sekarang minggu ke 9. Okey, kita akan buat koordinat kutub dan juga luas permukaan ni. Okey, sepatutnya luas permukaan ni boleh masuk dalam minggu ke 9. Okey, kita cubalah. Okey, dan minggu depan masuk kamiran ganda 3. Okey, so saya nak full screen. Ada apa-apa masalah bagi tahu? Tak clear ke, noise ke? Okey, sekejap. Dah record. Okey, dah record. Okey, dah. Okey, so kamiran ganda 3. Seperti biasa, rujukan utama saya adalah daripada Anton. Okey, kita ada beberapa topik. Okey, rantau kutub yang ringkas ataupun simple. Segi empat tepat kutub, pola rectangle. Okey, masalah isi padu dalam koordinat kutub. Okey, kita ada kamiran ganda 2. Sudah tentu kuantiti yang paling dekat yang dikaitkan dengan kamiran ganda 2 adalah isi padu. Okey, tapi dengan syarat nilai fungsi yang dipertimbangkan sudah lebih besar ataupun sama dengan kosong. Barulah kita akan dapat isi padu. Kemudian pengiraan kamiran ganda 2 dalam koordinat kutub. Kemudian kita akan belajar macam mana kita nak convert, macam mana kita nak tukar daripada koordinat Cartesian, iaitu koordinat segi empat, kepada koordinat kutub. Okey. Kemudian kita nak dapatkan luas daripada kamiran ganda 2 dalam koordinat kutub. Okey, macam sebelum ni kita belajar, bila nak dapatkan luas daripada kamiran ganda 2, kita kena jadikan integran, iaitu fungsi kita f sebagai contoh sebagai 1. Okey, kena ingat balik apa yang dah belajar dalam topik yang lepas. Kemudian kita menukar tertib ataupun turutan kamiran ganda 2. Okey. Okey, rantau kutub. Okey, setengah kamiran ganda 2 lebih mudah diselesaikan jika rantau kamiran ni diungkapkan dalam koordinat kutub. Contohnya, awak dah pernah tengok sebelum ni dengan Prof Anwar, kardioid di jantung, lengkung Roux, lingkaran, atau umumnya apa-apa rantau yang lebih ringkas bila diungkapkan dalam koordinat kutub berbanding dengan koordinat segi empat tepat. Okey, so contohnya dekat sini kita ada satu sukuan bulatan ataupun suku cakra. Okey, rantau ini dikatakan katakan dipanggil sebagai R. Jadi kita boleh tulis dia sebagai R adalah X dan Y. Okey, dan ni dalam koordinat Cartesian koordinat segi empat tepat. Yang mana Y mestilah lebih besar daripada kosong ataupun sama dengan kosong, lebih kecil ataupun sama dengan 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa dia. Yang mana X daripada kosong ke 2. Kan, jadinya kalau kita ada begitu, contohnya boleh nampak tulisan saya ni. Okey, kita ada kalau bulatan, tak jadi. This is kan besar sikit kot ni. Okey. Bulatan, kita tahu bulatan mempunyai persamaan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4 kan? Kalau 4 maksudnya jarinya 2. Gini. Okey. Seperti biasa ni adalah X, ni adalah Y. Okey, kita tahu kalau belah atas saja, maka dia belah atas ni adalah lengkung yang belah atas ni adalah Y. Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. Okey. Kalau yang di sini, yang bawah ni Okey, yang belah bawah ni dia adalah Y sama dengan punca kuasa bahagi 4 tolak X kuasa 2. Dia ada negatif di depan. Okey. Jadinya sekarang ni kita nak pertimbangkan sukuan bulatan saja. Okey, ni kan? Boleh ke? Sini saja. Okey. Maka kita gunakan persamaan yang di sini. Cuma domain kita X mestilah antara 2 hingga 0. Iaitu yang ni saja X yang kita ambil.
Okey. Kenapa dia hilang? Okey, itu yang kita dapat di sini. Untuk koordinat kutub, ingat balik apa yang awak dah belajar sebelum ni. Instead of kita ada S dan Y, kita ada R, theta. Okay. Yang mana R adalah jari yang bermula daripada asalan. Asalan yang mana? Asalan ni adalah yang tengah ni. Kan? Kosong. Mesti bermula. Kemudian theta. Theta apa? Theta adalah sudut yang bermula daripada paksi X positif. Kan? Maksudnya dia mesti bermula daripada, mesti bermula daripada paksi X positif yang ini. Kan? Theta. Tak nampak, sorry. Guna mana lain. Okey. So theta mestilah sekali lagi bermula dari paksi X positif. Dan R mesti bermula dari asalan. Dari origin lah. Okey. Kalau kita lukis, awak dah pernah tengok sebelum ni kan, dengan warna inilah R contohnya. Okey, jadinya untuk kes ini iaitu sekuan suku cakra, okey, R kita adalah daripada 0 hingga 2. Kan? 0 hingga 2. 0 hingga 2. Kan? Kemudian theta kita daripada 0 hingga pi per 2. Maksudnya 90 darjah lah. Okey, kalau kita lukis sekali lagi, let's say kita ada begini. Okey, ni adalah 0 pula. Ni adalah 2 Y. Okey, ni pun 2. Kita lukis satu dekat sini, kita start dari sini. Kita dapat panjang dia meliputi 0 hingga 2. Kan? Panjang dia meliputi 0 hingga 2. Ni untuk theta sama dengan 0. Katalah theta sama dengan berapa? Pi per 6 kan? Pi per 6 30. Okey. Begini. Okey. Theta sama dengan pi per 6. Okey, dia meliputi R daripada 0 sampai 2 juga. Atau theta sama dengan pi per 3. Okey, maka kita tengok sama juga, dia garis ni meliputi R daripada 0 sampai 2. Dan semualah sebenarnya. Kan, jadinya di sini pun sama. Okey. Bila theta sama dengan pi per 2, garis ni meliputi R daripada 0 sampai 2. Jadinya senang cerita, kita tahu bila mana theta antara pi per 2 hingga 0, R yang diliputi adalah daripada 0 ke 2. Contoh. Kita tak buat R sama dengan 2 saja. Kalau R sama dengan 2, maka kita hanya pertimbangkan titik-titik pada cakra ni saja. Tapi bila kita buat R lebih besar daripada 0 ataupun daripada 0 ke 2, kita pertimbangkan ke semua titik yang berada dalam ni. Bukan hanya sempadan dia saja. Yang atas ni R sama dengan 2 hanya sempadan. Tapi R lebih besar ataupun lebih kecil daripada, R antara 0 dengan 2, maka kita pertimbangkan semua titik. Okey, dia ada julat lah. Okey, dia ada range. Daripada 0 ke 2 tadi. Saya punya itu terpadam. Okey. Itu perbezaannya lah. Jadinya inilah koordinat kutub kita, iaitu R daripada 0 ke 2, theta daripada 0 hingga 90 darjah ataupun pi per 2 radian. Okey, dan sebenarnya kita tahu hubungan antara Cartesian dengan koordinat kutub ataupun polar koordinat adalah X sama dengan R cos theta
Y sama dengan R sin theta. Kan? So kita boleh lukis. Okay, kalau just nak recap apa yang awak pernah belajar dulu. Okay, kita ada paksi X. Kita ada paksi Y. Okay. X dengan Y. Let's say kita ada satu titik. Okay. So jaraknya kita namakan X. Ini jaraknya kita namakan dia sebagai Y. Dan di sini kita boleh calculate, kita boleh kira R dan theta. Okey, yang mana kita boleh gunakan fungsi trigonometri lah. Okey, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta kan. Kemudian apa lagi? R kuasa 2 sama dengan kan jarak. Oh sorry, tak perlu. Kita boleh check, iaitu kita tambahkan dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 cos theta kuasa 2 R kuasa 2, sorry, jauh pula. R kuasa 2 sin theta kuasa 2, kita dapat R kuasa 2 1 dapat R, which is benda ni lah. Okay, iaitu fungsi di sini. Okay, R kuasa 2 sama dengan kuasa 2 tambah R kuasa 2. Okay, simple je, just recap balik apa yang dah pernah buat sebelum ni. Okay, rantau kutub yang ringkas. Okay, suatu rantau kutub dalam koordinat kutub lah, of course, adalah ringkas jika rantau tersebut dilingkungi oleh dua sinar, ray kan, dua garis lurus, iaitu alfa sama dengan, theta sama dengan alfa dan beta, dan dua lengkung kutub yang selanjar, iaitu R sama dengan R1 theta dan R sama dengan R2 theta. Okay. Dan persamaan-persamaan bagi sinar dan lengkung kutub di atas memuaskan syarat-syaratnya, iaitu alfa lebih kecil ataupun sama dengan beta. Kemudian perbezaan antara alfa dan beta kurang daripada satu bulatan, iaitu 2 pi, dan R1 lebih kecil daripada R2. Okey, senang cerita, seolah-olah sebelum ni kita ada, kalau kita ada dalam Cartesian, kita ada, padam lagi. Ya, tak tahu kenapa. Seolah-olah sebelum ni kita ada Cartesian. Okay. Let's say kita ada macam ni. Contohlah kan. Tak tegak sangat. Let's say ni alpha. Ni adalah beta. Salah. Beta. Dan kita ada R1 dengan R2. Ini contoh lah. Let's say ni adalah R1X. Ini adalah R2X. Okay, ini adalah rantau jenis 1. Kan, kita tahu kan? Ini adalah jenis 1. Okay, dan ni maksudnya kat sini alpha dengan beta adalah nombor nyata. Kan, element of real number. Nombor nyata kan? So R2 adalah fungsi kepada X, R1 pun fungsi kepada X, ni adalah Y. Jadi kita boleh kamikan kan? Ingat tadi kalau kita kamikan, let's say kita buat rantau R, let's say ni F, X, Y, dA. Dekat sini kita boleh buat F, X, Y. Jadinya sekarang ni alpha dengan beta adalah pemalar, iaitu X pemalar. So dx di luar. Okay, so sini X sama dengan alpha, beta, Y sama dengan R1X, R2X. Gitulah, ni apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, jadi kita boleh kamikan. Walaupun R1 dan R2 bukan pemalar. Kalau dia R1 dan R2 pemalar, dia jadi segi 4 lah, lagi senang. Okay, sekarang ni berbeza sikit. Ideanya sama, iaitu pada theta, dia dibatasi oleh sinar lah, dia kata, garis lurus sebenarnya. Garis lurus yang berpunca daripada asalan. Of course lah, sebab theta mesti diukur berpunca daripada asalan lah, dan sudutnya bermula daripada paksi X positif. Okay, so kita ada satu theta iaitu sama alpha, satu lagi yang belah kiri ni dia dibatasi oleh suatu garis iaitu theta sama dengan beta. Okay, contohnya.
Kemudian in between, okey, pada jarak R kita dibatasi oleh R1 theta dan yang ni R2 theta. Okay, jadi kita boleh gunakan idea yang sama seperti mana yang dalam gambar ni untuk kamirkan, of course lah, yang theta akan berada di luar sebab alpha dan beta adalah pemalar. Yang function kita letak dia berada di dalam. Dan kita kena selesaikan yang fungsi dululah, iaitu pada R1 dan R2. Okey. Jadinya kat sini sekejap ya. Okey. So alpha mestilah lebih kecil ataupun sama dengan beta. Okey, itu kita boleh terima, tak ada masalah. Kemudian perbezaan, okey, beta dengan alpha, kan beta mesti lebih besar ataupun sama dengan alpha, jadinya beta kena tolak alpha lah. Perbezaan antara beta dengan alpha ni mestilah lebih kecil daripada 2 pi. Kan, kalau tidak, kalau lebih besar daripada 2 pi, dia dah masuk rotation yang lain. Kan, jadinya kalau luas kita kira dalam satu bulatan je kan. Kalau dia pusing 2 kali, kita tahu dia putus 2 kali atau sekali. Kan, jadinya mestilah kurang daripada ataupun sama dengan 2 pi. Kalau 2 pi kita dapat satu pusingan lengkap. Kemudian R1 mestilah lebih kecil ataupun sama dengan R2. Okey, di sini. So ni nampak R1 dia adalah sekian lah. R2 seperti ini. Kat sini R2 kita nampak dia R1 adalah kosong asalan. Okey, sesuai sampai hujung R1. Ingat, R adalah jarak daripada asalan. Bila R sama dengan kosong, maksudnya jarak daripada asalan adalah kosong. Yang bermaksud titik itu berada di asalan. That's why jaraknya adalah kosong. Kemudian yang ketiga, sama juga macam tadi, cuma putaran ni adalah putaran yang lengkap. Iaitu beta tolak alpha dapat 2 pi. Okey, iaitu beta dengan alpha sebenarnya adalah sama tapi fasa yang berlainan, iaitu fasa selepas 2 pi. Okey, kena faham yang ni baru kita boleh buat kamiran. Okey, so di sini tengoklah terangkan R1 adalah kosong. Okey, menunjukkan sinar dan melengkapkan satu kitaran. Okey, yang inilah kan. So beta dengan alpha sebenarnya sama, cuma beta adalah lebih besar sebanyak 2 pi daripada alpha. Ataupun sebenarnya kita pun tak tahu kan, mungkin dia pusing banyak kali kan. Tapi secara umumnya kita ambil 2 pi. Perhatikan bahawa syarat ketiga iaitu R1 kena lebih besar atau lebih kecil daripada R2 bermaksud tiada persilangan antara lengkung R1 dan R2. R1 dan R2 tak boleh bersilang. Maksudnya dia boleh menyentuh sama-sama tapi dia tak boleh cross each other. Okey. Lengkung-lengkung yang bersentuh adalah dibenarkan. Dia bersentuh boleh tapi bukan dia bersilang. Okey, tak boleh macam dalam satu kes kan. Contohnya kita ada begini. R2 kita macam tadi. Ini adalah R2. R1 kita macam ni. Kita tak boleh. Okey, ini mungkin akan melibatkan teknik pengiraan yang lain lah. Bukan yang kita belajar sekarang. Okey, sorry. Tahunya dia pergi. Sekejap ya. Saya keluar balik. So, kemudian kita boleh panggil R1 sebagai batas dalam. Okey. R1 lari pula. Sekejap ya. Tanda 2. Kenapa dia lari? Okey, kat sini awak nampak banyak contoh kan? Okey, kita boleh panggil R1 pada yang last kali sebagai batas dalam, inner boundary, kan? R1 ni inner boundary dan R2 sebagai outer boundary, batas luar. Okey. Just untuk panggilan lah memudahkan kita. Kemudian kita ada segi 4 tepat kutub, kan? Tadi kita ada rantau kutub yang ringkas. Sekarang ni kita ada segi 4 tepat kutub, kan? Polar rectangle. Senang je. Okey, sebelum ni kita ada ni tadi contoh yang tadi. Sekarang ni kalau kita ada untuk Cartesian,
Okay, let's say XY. Kita ada begini. Okay, yang mana kita ada kat sini ABCD sebagai contoh. Ini untuk Cartesian. Untuk pola pun boleh jadi macam tu juga kan. Untuk koordinat kutub kita ada lebih kurang lebih kurang lah gambarannya macam ni dan macam ni. Yang mana ni mungkin yang ni mungkin alfa. Tak tunjuk sangat tulisan dia. Okey, alfa. Yang ni mungkin garis theta sama dengan beta. Yang ni R sama dengan apa-apalah, gamma mungkin. Ini R sama dengan delta. Kan? Okey, jadinya kat sini kita boleh tulis untuk Cartesian X adalah antara B, antara A dan B, dan Y antara C dan C dan D. Sama juga untuk segi empat kutub di sini. Okey, kita panggil dia segi empat kutub sebab dia sama macam dia serupalah macam segi empat biasa di sini. Sebab apa? Dia dibatasi oleh nombor nyata. Okey, jadi kat sini theta antara alfa dan beta, dan R iaitu dia jari yang bermula daripada asalan antara delta dengan gamma. Okey, gitu. So dalam ni contohnya dia kata R sama dengan daripada 1.5 hingga 2, theta daripada pi per 6 sampai pi per 4 kan. Pi per 6 adalah 150 bagi 6, 30 darjah, sehingga 150 bagi 4 dapat 45 darjah. Okey, ini contohlah. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai R, dan kita ada set kan, set yang mana R theta, okay, such that R less than or greater than or equal to 1.5, less than or equal to 2, theta greater than pi over 6, greater than or equal to pi over 6, less than or equal to pi over 4. Macam itulah. Okay, so hopefully tak ada masalah pada bahagian yang ini. Okey, kemudian masalah isi padu dalam koordinat kutub. Okey, diberikan suatu fungsi f, yang mana f adalah fungsi r theta. Sebenarnya fungsi f, x dan y pun tak apa sebab kita tahu x dan y kita boleh convert dia kepada r dan theta ikut macam yang tadi tu. Okey, yang mana fungsi adalah selanjar, okey, continuous function, dia tak putus-putus dan dia adalah bukan negatif, tak negatif kan. Jadi dia sentiasa positif ataupun kosong. Yang mana nilai ini atau ciri-ciri ini adalah berlaku pada suatu ataupun di atas satu rantau yang ringkas, rantau kutub yang ringkas R. Okey, maksudnya kita boleh takrifkan dia sebagai alfa, beta, dan kita ada R1, R2. So itu adalah rantau kutub yang ringkas. Maka masalah isi padu ini bermatlamat untuk mendapatkan isi padu pepejal yang dilingkungi, pepejal yang dihasilkan ini melingkungi rantau R di bawah dan permukaan Z. Okey, contohnya dalam gambar ni lah. Okey, sama je macam sebelum ni, cuma cara kita takrifkan ataupun cara kita terangkan rantau tu berbeza. Iaitu dari sudut pandang R dan theta berbanding X dan Y. Okey, sama juga macam sebelum ni. Okey, sebelum ni kita gunakan segi empat, kan, bongkah-bongkah segi empat. Yang ni pun juga kita gunakan apa yang dipanggil sebagai segi empat tepat kutub kan, polar rectangle kan dalam gambar ni. Okey, seperti di bawah kita kecualikan segi empat tepat kutub yang terkeluar dari R walaupun sedikit. Okey, kita ambil yang dalam ni je, kita buat anggaran. Okey, kemudian dia membentuk suatu bongkah. Okey, untuk 3 dimensi lah. Okey, sama je. Okay, seperti inilah. Jadinya bongkah ni ni adalah segi empat kutub.
Okey. Kemudian ada ketinggian. Kita tahu isi padu adalah ketinggian kali dengan luas, kan. Volume adalah a product of height, ketinggian dengan base area, kan, luas tapak, kan. Contohnya kat sini ketinggian adalah F, iaitu nilai fungsi pada titik, satu titik. Titik ni kita boleh ambil apa-apa, titik tengah ke, titik kanan ke, titik kiri ke, kanan bawah ke, atas kanan, atas kiri ke, terpulang, kan. Artinya, that's why ditandakan sebagai R star ataupun asterisk kat sini. Okey, area. Nanti kita akan tunjukkan macam mana dia calculate area. Okey. Kemudian kita gunakan Riemann sum, iaitu hasil tambah setiap bongkah-bongkah ni. Okey, dia akan beri kita anggaran kepada isi padu. Kan? Jadinya V isi padu anggaran kepada hasil tambah ketinggian darab luas tapak base area bagi setiap bongkah K. Okay, yang mana K daripada 1 hinggalah N. Yang N adalah bilangan bongkah. Okey, perhatikan kat sini R dengan theta walaupun adalah menunjukkan titik yang berada pada bongkah K. Okey, di sini. Okey, sama je basically idea dia, cuma nanti kita akan lihat pengiraan luas tapak dia yang berbeza nanti. Okay. Jadinya jika bilangan segi empat tepat kutub ditingkatkan, maka bila makin banyak bongkah-bongkah tersebut, maka kita dapat menganggar luas R dengan lebih tepat. Kan, jadinya meningkatkan kejituan accuracy kepada anggaran tersebut. Okey, jadinya bila N, bilangan bongkah, menghampiri infinity atau sangat besar, maka kita akan dapat nilai yang sebenar untuk kamera ganda 2. Okay, sama macam formula sebelum. Okey. Disebabkan F adalah fungsi kepada R dan theta dan rantau di sini adalah rantau kutub, maka dipanggil sebagai kameran ganda 2 kutub. Okey. F mestilah selanjar, okey, macam tadilah, dan tak negatif. Okey, jika F mempunyai nilai positif dan negatif, maka had tersebut adalah net volume, kan, net sign volume seperti saya cakap sebelum ni lah. Okey, sama juga macam kita kira luas di bawah graf, kan, dia mesti positif saja. Kalau ada positif dan negatif, maka dia adalah yang positif akan tolak negatif, kan. Okey, isunya jika pengiraan luas tapak, okey, delta A, kita boleh buang K ni kalau kita nak. Jika delta A sama dengan delta X darab delta Y ataupun macam ni lah, dalam koordinat Cartesian, apakah delta A ataupun dA dalam koordinat kutub? Okey, apakahnya dalam koordinat kutub? Adakah sama dr darab d theta? Kan? Jadinya di sini saya terangkan sikit. Nanti awak tolong baca macam mana dikira. Okey, macam mana dia derive lah anggaran-anggaran yang dibuat. Tapi yang menariknya adalah delta A bukan delta R darab delta theta, tapi dia kena darabkan dengan R kat depan. Okey, ni ingat kalau sebelum ni kita ada delta delta A. Delta A ni adalah luas bagi luas tapak bagi bongkah kecil tu. Okey, delta A adalah delta X darab delta Y macam ni, delta X, ni adalah delta Y, ni adalah delta A. Okey, tapi kalau untuk Cartesian Okey, kalau dalam bahasa Inggeris Cartesian, kan. Kalau dalam bahasa Melayu dia ubah Cartesian. Okey, bahasa Inggeris dia ada I. Okey, jadinya kalau polar ataupun kutub, kita ada delta A dengan delta R, delta theta, darabkan dengan R. Okey, kena darab dengan R. R adalah jarak daripada satu titik kepada asalan. Kena ingat yang tu. Of course, kita boleh tukar susunan dia. Boleh jadi R d theta, delta theta, delta R. Tak ada masalah.
Okey. Kita boleh tengok macam mana dia derive. Okey. Bila berlaku macam ni, okey, kita ubah Y sikit tadi, macam ni. Okey, DA, maka formula kita pun sama. Instead of DR di theta, kita kena darabkan dengan R. Kena ingat, jangan lupa sini. Saya ingat ada pelajar yang, banyak juga pelajar yang lupa nak darabkan dengan R. Okey, awak akan lihat beberapa kes, bila awak lupa darab dengan R, maka kameran awak akan jadi susah. Kan, awak akan susah untuk selesaikan kameran tu. Okey, jadi kena ada R. Okey, kena hati-hatilah kat sini. Jika R adalah rantau kutub yang ringkas yang dilingkungi oleh alfa, beta serta lengkung kutub R1, R2 dan FR lebih besar atau sama dengan kosong adalah selanjar, maka isi pada pepejal macam matah tadilah adalah kameran ganda 2 seperti ini. Okey. So kalau di sini saya pilih d theta sebagai kemudian. Okey, d theta kemudian sebab apa? Nilai pada theta adalah pemalar. That's why saya letak d theta kemudian. Okey. Yang R kat sini adalah R1. Kan dalam satu fungsi. Jadi saya letakkan dia di dalam. Sama hujah dia macam sebelum ni. Okey. Yang pemalar kita letak di luar. Yang bukan pemalar kita letak, ataupun yang fungsi kita letak di dalam. Baru kita boleh selesaikan. Kemudian sama macam, lebih kurang macam formula sebelum ni. Cuma kita darabkan R macam tadilah. Darabkan dengan R. Okey. Kemudian, sekejap ya. Ini gambar ni. Okey, cara dia, okey, bila kita kamirkan, sama jugalah. Kalau sebelum ni kita ada, let's say kita ada suatu rantau. Okey, let's say ni adalah A. Ni adalah B. Okey, ni adalah, let's say ni adalah, tak kisahlah kan, G1X. Ni adalah G2X. Okey, ni adalah X, ni adalah Y. Kan, katalah kita nak kamirkan dia terhadap Y dulu, barulah X. Okey, maka, warna biru. Kita lukis satu jalur. Kita gerakkan jalur ni ke arah X, positif. Bila kita gerakkan, tinggi pada Y ni mestilah berubah, kan? Jadinya kita dapat beginilah. dx, dalamnya dy, G1X, ni adalah G2X, di sini alfa, beta. So kita gerakkan jalur ni lah. Okay, ni adalah kita punya fungsi F. Sama juga kalau kita gunakan koordinat kutub, ibaratnya kita ada macam ni. Ni kita punya kita punya rantau. Sorry, tak apa tegak sangat garis dia. Okey, kita lukis satu jalur. Okey. Yang meliputi kesemua ni. Okey. Kita akan gerakkan dia secara radial. Radial movement. Kita bukan gerakkan dia macam ni. Tidak, dia akan terkeluar daripada domain tu. Okey. Kita gerakkan dia dengan cara kita tukar sudutnya. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. Macam ni. Lebih kuranglah. Okey, radial punya movement. Okey. Bergerak ke arah sini. Okey, sekali kita bergerakkan dia, R, iaitu jarak antara lengkung pertama dengan lengkung kedua, sentiasa berubah. Kan? Jadinya kalau kita kamirkan, ini, let's say kita ada F, R theta, kita kamirkan dia, maksudnya kalau ke sini alpha, sini beta, sini adalah R2, sini adalah R1, maka alpha dengan beta kan pemalar, jadinya theta, alpha, theta, beta. So di sini d theta kena berada di luar. Dan dr, R sama dengan R1 theta, R2 theta, dan jangan lupa darabkan dengan R. Okey.
Itulah jadinya anggap kita ada satu jalur, okey, dan kita gerakkan dia secara, bukan secara ke atas atau menyerong, kita gerakkan dia secara jejari, ya, radial movement. Okey, barulah dia dapat melitupi ke semua kawasan rantau kita. Okey, macam inilah. Okay, kita gambar, kita gerakkan dia begini. Okey, so kita ambil contoh, kita ada satu bentuk disk, okey, ataupun annulus. Okey, rantau R adalah annulus yang terhasil daripada bukan dari untuk tempat kan. So daripada dua bulatan dengan jejari satu, okey. Ni adalah bulatan jejari satu, yang the outer circle ni adalah jejari bulatan dengan jejari punca kuasa 2/5. Nilaikan X tambah 2, X kuasa 2 tambah Y dA. Okey. Jadi saya tinggalkan nota sikit kat sini, iaitu kadang-kala rajah bagi rantau diberikan dan kadang-kala tidak diberikan. Maka anda perlu tahu bagaimana untuk menakar rantau. Okey, kalau macam ni dia bagi jelas kan. R adalah annulus yang terhasil daripada dua bulatan. Jejari sekian. Jadi aku kena lukislah. Kan tak lukis pun mungkin, kalau tak lukis dah boleh dapat jawapan, tak ada masalah. Tapi kalau diminta sebagai contoh, kena lukis. Okey. Jadi dia macam ni. Jadi macam mana kita nak kamirkan begini. Okey. So jawapannya ada sebenarnya, tapi just nak tunjukkan macam mana kita nak set up dia punya integration dia ataupun kameran dia. Okey, so kita ada sekejap ya. Okey. Hitam. Kita ada annulus. Lebih kurang lah. Satu, jejari satu. Kalau kita ada satu lagi annulus. Kita ada bulatan. Jejarinya adalah punca kuasa bagi 5. Okey. Jadi kita tahu, jadi kita nak lukis susah juga kan. Okey, kita nak kamirkan dia. Kameran ganda 2. X kuasa 2 tambah Y dA. Kita nak cari kameran ni. So ni adalah rantau R. Okey. So kalau tengok kat sini, macam saya buat ni. Ni kita R dengan theta. Okey, kalau kita nak katalah kita nak gunakan Cartesian. Okey. Kita lukis, ada banyak cara lah. Okey, kita lukis satu jalur daripada sini. Kita gerakkan dia ke arah kanan. Ini. Begini. Tak ada masalah. Begini tak ada masalah. Sampai sini, maksudnya kalau batas atas dia adalah fungsi di sini. Batas bawah dia adalah fungsi di sini. Sampai di sini, dia dah pecah dua. Batas atas dia adalah fungsi yang sama. Batas bawah dia adalah fungsi bagi di sini, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Yang ni, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 5. Kan? Jadi batas bawah dia adalah fungsi di sini. Batas atas di sini adalah fungsi di sini. Sama juga kalau di sini pun sama. Batas atas adalah di sini. Batas bawah adalah di sini. Kan? Jadi sampai ni di sini. Okey? Itu kembali seperti biasa. Okey? Ataupun senang, awak tak boleh secara mudah nak bahagi dua, sebab dia bergantung, maksudnya awak nak cari macam ni, cari isi padu, kemudian darabkan dengan 2, kan? Tak boleh, tak semestinya. Ada kes yang boleh, ada kes yang tak boleh, sebab kena tengok di sini, sebab dia tak simetri, kan? X kuasa 2 simetri, kan? X pada Y, X positif, X negatif, Y boleh jadi positif, Y boleh jadi negatif. Yang ni apa-apa keadaan pun sentiasa positif. So awak tak boleh darab 2 dalam kes ni. Okey, jadinya mungkin awak kena pecahkan. Pecahkan
Ini adalah satu rantau. Ini adalah rantau kedua. Ini rantau. Oh sorry. Kena buat penuh lah kan. Okay. So, kena hitam lah. Okay. Gini. Lebih kurang Ini adalah satu rantau. Mungkin. Ini adalah satu rantau lain. Kalau ada 1, 2, 3, 4. Okay, mungkin cara ni yang boleh buat. Okay, sebab kita nak setiap rantau ni hanya boleh diterangkan dengan fungsi yang sama. Kan, dengan batas-batas yang sama. Kita tak nak dia bercampur-campur. Okay, nanti kita buat kira. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan, ni adalah guna Cartesian lah. Tapi kalau kita gunakan pola ataupun koordinat kutub, dia jadi lebih mudah lah. Okay, bukan sangat mudah, tak semestinya mudah. Kan, dia cuma lebih mudah daripada Cartesian, yang mana kita convert dulu rantau kita. Jadinya rantau macam ni. Lebih kurang Ni adalah 1, ni adalah punca 5. Jadi kita tahu rantau dia, okay, dia adalah, kalau kita ambil satu jalur, okay, dia bermula pada sini sampai sini. Kita gerakkan lagi. Gerakkan lagi. Dia 1, punca 5. Sini pun sama. 1, punca 5. Sini pun sama. 1, punca 5. 1, punca 5. Jadi kita tahu R sentiasa punca kuasa pada 5, 1 untuk apa-apa nilai theta. Okey, jadinya ini kita punya rantau R, iaitu rantau segi 4. Apa tadi? Bagi tengok balik. Kenapa dia sekejap ya. Okey, jadi rantau kita adalah rantau segi 4 tepat kutub, kan, polar rectangle, kan. Dia semua batas-batasnya adalah nombor nyata. Okey. Iaitu ini adalah alfa, beta, gamma, delta. Okey, jadi kameran kita senang je. Saya gunakan apa? Okey, kameran kita begini terhadap rantau R. Sorry, saya guna warna hitam lah. Okey, terhadap rantau R. Ini adalah X kuasa 2 tambah Y dA, iaitu sama juga macam tadi. Sekarang ni, okey, X kuasa 2 tambah Y saya letak tepi dulu. Cuma rantau kita adalah, let's say kita nak buat R sama dengan 1, R sama dengan 5, theta sama dengan 0, theta sama dengan 2 pi. Kemudian X kuasa 2. Ingat balik, X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. So kita jadinya X kuasa 2 tambah Y menjadi R kuasa 2 cos theta kuasa 2 tambah R sin theta. So kita ganti dalam ni. Okey, maksudnya kat sini bila kita dah tulis kameran, semua X dan Y akan hilang dan digantikan dengan R dan juga theta. Okey, so kat sini dA adalah R, dR, d theta. Okey, so theta di luar, ini pun sama di luar, R di dalam sama, kena darab dengan R. Okey, tak boleh tak darab lah. Okey, dapat macam ni lah. Okey, biji macam ni. Kita kamikan terhadap dr dulu. So kita dapat R4 per 4. So ni adalah, sekejap ya. Okey, so cos theta adalah pemalar. Semua yang berkaitan dengan theta adalah pemalar di sini. Jadi hanya R saja akan dikamikan. Dapat R4, R kuasa 4 bahagi 4. Cos theta kuasa 2 tekan. Dengan R kuasa 3 bahagi 3. Sin theta tekan. Kita gantikan, kita dapat macam ni. Agak besar agak ni. Kemudian kita kamikan terhadap theta. Jadinya cos
Okey. Sekejap ya, di sini saya ringkaskan. Okey, macam hari itu kita ada cos theta kuasa 2, iaitu kita kena gunakan sudut separa. Sin theta tak ada masalah, kita kamikan kita dapat negatif cos theta. Okay. Tapi cos theta kuasa 2 kita kena gunakan sudut separa. Ingat balik sudut separa, kalau tak ingat kena buat macam saya buat dalam kuliah sebelum ni. Kita gantikan. Kemudian kita expand, kita kembang. Kita masih tak kamikan lagi, kita masih cuba ubah sesuai bentuknya. Kita dapat sampai sini. Okey, di sini kita boleh kamikan sin theta akan dapat negatif cos theta. Cos 2 theta kita akan kamikan, kita akan dapat sin 2 theta bahagi 2 kan. Okey, ini apa yang kita dapat? Ini apa yang kita dapat? Kita gantikan. Walaupun nampak panjang tapi awak akan perasan kebanyakan nilai sin dengan cos ni kita akan simplify, kita akan ringkaskan. Kan sebab kita tahu graf sin untuk setiap gandaan 2 dia akan kosong. Untuk setiap gandaan pi dia akan kosong. Kan jadinya untuk kebanyakan kes sin sini akan dapat kosong. Sini pun kosong. Selesaikan awak dapat 6 pi. Okey. So ni saya tak go through satu persatu lah sebab saya dah tunjukkan jalan kerja ni kan. Okey, jadi awak kena cuba sendirilah. Okey, itu ideanya. Kameran macam biasa, cuma bagaimana nak, isu yang paling penting adalah bagaimana kita nak bentukkan, bagaimana kita nak hasilkan kameran tu, iaitu di sini. Ini paling penting. Ada markah untuk integran, macam nak convert dia. Ada markah untuk di sini, maksudnya kameran mana dulu dan kemudian, darabkan dengan R untuk nak kutub, dan batas-batas dia. Macam mana awak nak convert dia. Okay? Macam mana awak nak tukar dia daripada Cartesian kepada kutub. Okay, harap awak boleh cuba. Kemudian sama juga kat sini, ni contoh 2. Okay, nilaikan. Okay, ada jawapan juga kan, senang je. Okay, nilaikan kameran ini terhadap rantau R, yang mana R adalah rantau pada sukuan pertama, berada di luar bulatan dengan jejari R sama dengan 2 dan berada di dalam cardioid. Okay. R sama dengan inilah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okay, ini ditunjuk rajah, itu tak ada masalah. Kadang-kadang dia tak tunjuk rajah, jadi payahlah. Okay. Jadi dalam kes ni kita ada kita ada persilangan dua lengkung. Kan? Lengkung pertama adalah bulatan R sama dengan 2. Jadi ini adalah bulatan jejari 2 dengan pusat 0,0. Betul ke? Betul ke? Jadinya kita semak balik. Ingat tak persamaan bulatan adalah R kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, jadinya bila R sama dengan 2, maka di sini jadi 2 kuasa 2. So di sini kita nampak ni adalah persamaan bulatan. Kan, dia jarinya 2, pusat bulatan adalah 0,0. Okey. Dan satu lagi, cardioid R sama dengan 2, 1 tambah cos theta. Okey, macam ni. Jadinya, kalaulah gambar tak beri, kita kena kira sendirilah dia punya intersection point. Okey, iaitu kita buatlah. Okey, cari titik persilangan. Okey, jadinya R sama dengan 2 sama dengan 2, 1 tambah cos theta. Okey, jadi kita dapat 1 sama dengan ini bahagi je, kita dapat begini. Ini kita dapat cos theta sama dengan kosong. Kita tahu graf cos macam mana? Kan begini kan graf cos. Kurang lain. Ini adalah pi. Ini adalah negatif pi.
Okey, ini adalah pi per 2. Ini adalah negatif pi per 2. Okey, persilangannya begitu. Jadi kalau kita ambil bulatan tadi, ini, bulatan tersebut mempunyai jejari 2. Oh sorry, ini X, ini Y. Persilangan dengan cardioid adalah pada di sini, oh sorry, ke mana lain. Di sini dan di sini. Yang cardioid tadi adalah di sini cardioid. Okey. R sama dengan 2, 1 tambah cos theta. Bila theta sama dengan kosong, R sama dengan cos kosong adalah 1, 2, 4. Kan? Okey, bila theta sama dengan pi per 2, cos pi per 2 adalah kosong, R sama dengan 2. Jadinya, kemudian bila dia akan habis, dia akan jadi kosong bila cos theta sama dengan negatif 1. Okey. So bila theta sama dengan pi, contoh, jadi R sama dengan 2 tambah 1 cos pi. Okey, cos pi adalah negatif 1. Okey, so kosong. Okey, jadinya kita boleh agak lah, dan juga ni kita diberikan, jadinya dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang. Okey. Lebih kurang begitu. Kemudian kita nak, dia kata rantau pada sukuan pertama sahaja. Sukuan pertama, first quadrant, maksudnya kita boleh abaikan yang lain-lain. Okey, kita boleh abaikan yang lain. Kita nak yang berada pada sukuan pertama, maka theta mestilah pi per 2 dan kosong. Okey, sukuan pertama. Berada di luar bulatan dan di dalam cardioid. Okey, sukuan pertama di sini di luar bulatan, maka di luar, tapi di dalam cardioid. So kita dapat yang ni lah. Okey. Seperti yang ditunjukkan. Okey. Jadi kita boleh kamikan. So kat sini kita nampak rantau R kita. Okey, rantau R kita adalah R theta, yang mana yang mana R kita adalah gini. Oh, sorry, warna merah boleh. Ini R kita. Okey. Jadinya R kita sentiasa lebih kecil daripada 2, 1 tambah cos theta, dan lebih besar daripada 2, dan theta kita adalah macam di atas ni, pi per 2 kosong. Okay, itu rantau kita. Barulah kita dapat. Kira ni lah. Jadinya, yang bagusnya di sini adalah theta dibatasi oleh nilai pemalar. Kedua-duanya adalah nombor nyata. Dan di sini kedua-duanya adalah fungsi. Sebenarnya ni pun dikira, nombor nyata pun dikira fungsi lah kan, fungsi malar kan. So ni adalah nombor nyata, ni adalah fungsi. Kan, satu fungsi. Jadinya kita boleh gunakan kameran yang seperti sebelum ni. Okey, so kalau sini saya nak tulis kameranya R. So fungsi kita sin theta. Mudah je fungsi kita, sin theta saja. Okey, sama dengan kita ambil yang theta, sebab theta adalah pemalar, daripada kosong sampai pi per 2. Okey, sin theta. Okey, R, kemudian di sini R juga. So theta di luar, R 2 sampai 2, 1 tambah cos theta. Okey, itu saja. Then kamikan. Okey, sin theta
um, adalah pemalar. Kita nak kabirkan terhadap dr. So kita ada r. Jadi kita dapat r kuasa 2 per 2. So per 2 tu saya letakkan kat luar. Sin theta kekal malar. Kita selesaikan macam ni. Dan kita dapat dalam sebutan theta. Kita darabkan, kita dapat seperti ini. Okey, so ni senang. Sebab kita tahu cos theta kuasa 2 dan sin theta kita boleh dapat daripada cos theta kuasa 3. Kan? Kalau kita gunakan chain rule, hukum petua rantai, kita akan dapat ini kan? Ataupun saya boleh tulis sikit. Okey, kalau kita bezakan cos theta kuasa 2, kita bezakan yang di luar dulu, dapat 2 cos theta kuasa 2, baru kita bezakan cos theta, iaitu kita dapat negatif sin theta. Okey, ingat balik, cos theta kuasa 2 boleh juga ditulis sebagai begini kan. That's why kita dapat bezakan dia macam ni. Sorry, bukan kuasa 2, kuasa betul lah kuasa 2. Saya kena buanglah kuasa 2 sini, sorry. Tak ada pun kuasa 2 di sini. Okay, so kita dapat negatif 2 sin theta cos theta. Jadi sebab kita dapat kat sini, yang ni pun sama juga. Kita bezakan cos theta kuasa 2, kita dapat cos theta sin theta. Okay, dapat kat sini. Kebanyakannya akan terhapus. Okay, bila kita ada sudut yang sekuan-sekuan ni, pi per 2, kosong dan sebagainya. Okay. Kamu pukul apa? Okay, pukul 3. Okay, kita lihat dalam sekejapnya, banyak lagi ke? Oh, banyak. Okay. Okay, kita lihat dalam 10 minit. Okay, kita akan sambung dalam pukul 3.10. Okay, pada contoh 3.
Okey, kita sambung balik. Sekejap ya. Padam sekejap. Okey, kita sambung balik. Saya share semula, saya punya slide. Okey, contoh 3. Okey, basically dia punya idea teorinya kita dah habis dah lah. Tak banyak pun sebenarnya. Cuma bagi contoh-contoh yang berlainan ni kita kena tengok. Kena tengok lah. Okey. Screen. Contoh 3. Suatu sfera dengan jejari A berpusat di asalan diungkapkan dalam koordinat segi 4 tepat ataupun Cartesian sebagai X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okey. Jadi dalam koordinat silinder sama juga macam koordinat silinder ni adalah koordinat kutub lah. Tapi dia ada paksi Z. Nanti kita akan tengok dalam kamiran ganda 3 nanti. Okey, cuma beginilah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dia jadi R kuasa 2. Z kekal, A pun kekal. So ini dia punya koordinat silinder. Okey, gunakan persamaan ini untuk mendapatkan isi padu sfera. Okey, senang je. Okey, so ni kita punya tunjukkan cara pengiraan dia. Okey, so kita ada sfera. Okey, so ada kurang beginilah. Begini. Putus. Okey, persamaan dia. Kita tahu persamaan umum bagi sfera dia macam bulatan juga, iaitu X tolak A kuasa 2, Y tolak B kuasa 2, Z tolak C kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey, yang mana pusat adalah A, B, C, jejari adalah, saya gunakan A. Okey, jejari adalah, ini ada A, B, C. Saya tak boleh gunakan A kan. Okay, tak apa. Ini saja. Kemudian radius. Radius adalah R. Okey, so kalau A, B, C sama dengan kosong, maka kita tahu pusat bulatannya adalah kosong lah ataupun asalan. Okey, dalam kes ni A, B, C sama dengan kosong. Okey. So kita tengok persamaan kita tadi. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okay. Jadinya sini kita tahu jejari ataupun radius adalah A, untuk pusat C, pusat bulatan ataupun pusat sfera adalah 0, 0, 0 lah asalan ataupun original. Okey, so dalam kes ni dia nak kita cari isi padu. Okey, isi padu sfera ni. Kita tahu isi padu sfera adalah berapa? 4/3 kan? Pi per 3. 4/3 kan? Pi per 3. Okey, betul ke? Betul lah. 4/3 pi A kuasa 3. Okey, ni matlamat kita nak dapatkan ni. Okey, baguslah sebab kita dah ada jawapan kan. Okey, jadi kita boleh bandingkan. Okey, jadinya kita tengok sfera kita. Okey, sfera kita macam ni. Lebih kurang lain ni adalah garis paksi-paksi kita. Terpulang kita nak buat macam mana. Dalam gambar ni macam ni bentuk dia. X, Y, Z. Okey, ni X, ni Y, ni Z. Okey, kemudian dekat sini jarinya adalah A. Di sini pun A. Okey. Ya. Ini saja.
Okey, so saya nak buat putus. Oops. Okay. Lebih kurang lah. Jadinya kat sini dia punya persilangan antara sfera dengan paksi XY adalah satu bulatan kan, persilangan dia. Okey, jadi kita punya base-nya, kita katalah adalah satu bulatan yang mana persamaan bagi bulatan ni adalah, kalau tadi kita ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan A kuasa 2, sekarang ni adalah Z sama dengan kosong. Jadi kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 bila mana Z sama dengan kosong. Jadi kita akan gunakan ini sebagai rantau R kita untuk dapatkan isi padu sfera. Okey. Jadinya kita boleh tulis persamaan ini adalah sama juga dengan R kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 kan, sebab R adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Sorry, R kuasa 2 adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, jadinya kita ada permukaan sfera, okey, yang sebelah atas ataupun bahagian sfera yang belah atas adalah bahagian Z positif. So yang ni ke atas adalah Z positif. Dan yang ke bawah adalah Z negatif. Okey, dengan kata lain, permukaan yang belah atas ni, warna apa saya patut guna? Tak kisahlah, begini ni. Okey, yang di sini, permukaan di sini ni adalah permukaan positif, iaitu Z sama dengan A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Itu. Okey. Sorry, saya patut guna warna hitam sebab pernah ada pelajar yang dia tak apa nampak sangat warna, dia macam ni lah. Okey. Jadi saya kena guna warna hitam. Okey. Belah atas. Dan yang belah bawah ni, saya guna warna oranye. Termasuk di sini. Okey. Dia adalah Z negatif. Okay. Kita tahu punca kuasa 2 adalah positif. Jadinya, bila kita dapatkan dengan negatif, semestinya nilai ini akan jadi nilai negatif. Okey, so sekarang kita dah ada fungsi sebelah atas, fungsi sebelah bawah, kita dah ada kita punya domain. Maka kita dah boleh lakukan kameran. Okey, jadinya isi padu. Okey. Sekejap ya. Ingat tak bila kita nak cari luas bagi dua lengkung contohnya. Okey, contohnya saya nak lukis sekejap. Biasa kita ada, kalau kita sebelum ni kita pernah belajar bila kita ada satu garis macam ni, katalah ni adalah fx. Okey, ni adalah gx, ni adalah a, ni adalah b. Okey, jadi fx sentiasa positif, gx sentiasa negatif. Maka luas A, kita boleh dapat kameran AB fx tolak gx. Okey, satu fungsi dia tak boleh campur tambah tolak. Kan, dia mesti kalau positif, positif, negatif, negatif. Okey, so dalam kes ni fx positif ataupun bukan negatif, gx bukan negatif. Fx bukan negatif sebab dia sentiasa positif ataupun sama dengan kosong. Gx bukan positif sebab dia sentiasa lebih kecil atau sama dengan kosong. Jadinya
A je, maknanya lah kita tolakkan fx tolak gx kan. Sebab fx tolak gx akan berikan kita satu jalur ketinggian. Fx, gx tanpa menghiraukan gx ataupun fx punya nilai. Sentiasa dia adalah perbezaan yang memberikan panjang jalur tersebut. Okey, sama juga dalam kes ni. Okey, kita boleh buat kalau kita nak isi padu pada rantau R. R adalah bulatan kita, iaitu intersection between sphere dengan xy plane ataupun the plane z equals to 0. Okey, kemudian kita punya F kat sini. Kemudian kita punya R, dr, dθ. Okey, so ni secara umum lah. Kemudian F kita apa? Kat sini, so saya tulis F adalah permukaan atas, iaitu saya cantumkan ni Z1, ni Z2. So dia adalah saya kena tulis ni Z2 tadi. Z2 adalah F, iaitu Z1 tolak Z2, iaitu A kuasa 2, R kuasa 2, tolak. Okey, sama dengan 2, A kuasa 2, R kuasa 2. Okey, sebenarnya macam seolah-olah kita cari isi padu hemisfer kan, separa sfera, kita darabkan 2 lah, sebenarnya sama je. Okey, jadi yang kat sini kita just update je kan, R dr. Okey, so R apa? R adalah bulatan tadi. R adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan E kuasa 2. Iaitu R kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okey, ingat balik. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah R kuasa 2. Okey, tapi R di sini adalah untuk boundary saja. Kan? Ini R kita. Kan? Kalau R sama dengan A. Jadinya, maksud saya di sini, R kita adalah antara A dengan kosong. Kan? Kalau kita, macam saya cakap tadi, kalau kita buat R sama dengan A ataupun R sama dengan 2, kita hanya dapat sekejap. Kalau R sama dengan 2, kita hanya dapat titik-titik pada sempadan dia saja. Tetapi kita nak semua titik yang berada dalam domain kita, maka kita kena ada range, kena ada julat, iaitu kalau dalam kes ni R daripada 0 hingga 2. Sama juga macam ni, kita ada bulatan, kalau kita buat R sama dengan 2, maka kita hanya dapat titik-titik yang berada di atas lengkung bulatan ni saja. Tapi hakikatnya kita bukan nak titik itu saja, kita nak semua titik yang berada dalam domain. Jadinya R mestilah daripada 0 sampai A, theta mestilah daripada 2 pi hinggalah theta. Okey, ataupun daripada pi sampai negatif pi kan. Dalam ni saya guna 0 sampai 2 pi. Okey. Ini kita punya domain kita. Okey, so ni adalah A, ni adalah A, negatif A, negatif A. So kita gantikan. Okey, kita terpulang pada kita nak guna yang mana. So saya gunakan theta di luar. So theta 0, 2 pi, R 0 sampai A, 2, A kuasa 2 tolak R kuasa 2 darab R, jangan tertinggal, dr dθ. Okey, ini theta di luar, R di dalam. Okey, ini pun dah banyak markah dah sebenarnya awak kan dapat. Sekarang kita nak kamikan terhadap R. Okey, tak ada masalah, kita nampak ni R, kita nampak ni.
So kat sini kita tahu di sini ada R sini adalah R, kita tulis mula setengah. So kita bezakan nanti dapat 2R. So R untuk cover perbezaan di dalam. So kita boleh gunakan kaedah penggantian, awak boleh cuba sendiri. Okey, jadinya saya boleh agak kat sini, ini adalah 3/2. Kalau saya bezakan, saya akan dapat 3/2 A kuasa 2 tolak R kuasa 2, 1/2 saya bezakan di luar. Sekarang saya nak bezakan di dalam, saya dapat negatif 2R. So, kita dapat negatif 3R setengah ataupun negatif 3R. Okay, which is sama bentuknya macam di sini, tapi tak ada 2 kat depan ni. Ini 3. Okey, yang bermaksud secara kasarnya kalau saya kamikan ini, saya akan dapat ini kan. Sebab saya bezakan yang ni dapat sini. Okey. Jadinya saya dapat okey. Sambung kat sinilah. Okey, bezakan terhadap R, saya dapat theta sama kosong. 2 pi. Okey, kat sini saya dapat 2 kekal, saya tak ada 3, saya dapat negatif 2/3 A kuasa 2 tolak R kuasa 2, 3/2. Saya kena evaluate pada R sama kosong, R sama dengan 2. Okey, sini jadi D theta. Betul tak? 3/2 negatif 2/3, betul lah. Di sini A kuasa 2, R kuasa 2. Betul. 3/2 A sama kosong, R theta D. Okey. Bukan 2, ni adalah A, bukan 2. Okey, yang R sama kosong, okey betul. Okey, so selesaikan. Keluarkan yang mana boleh keluarkan, tenang sikit. Itu 2/3 theta sama dengan kosong 2 pi. So gantikan kat sini A kuasa 2. Yang ni messy sikit. Saya buang. Okey, ni lagi. Okey, gantikan, kita dapat A kuasa 2 tolak A kuasa 2. So kita dapat kosong per 3/2 tolak A kuasa 2 tolak kosong. Okey, kuasa 3/2 dapat A kuasa 3. Okey, so di sini saya keluarkan 2 betul kan? Kalau salah bagi tahu saya, kerana saya tak perasan. A 2/3 A kuasa 3. Sebab ni negatif habis. Ni kosong habis. So dapat 2 pi theta sama kosong 1 D theta. Okey, so saya nak jimat ruang, saya tulis sebelah ni. Okey, 2/3 A kuasa 3 dapat, kita kamikan, kita dapat pi 2 pi kosong. Okey, dapat 4 pi 3 A kuasa 3. Okey, so dapatlah dekat sini. Okey, katalah begini, sama jugalah. Okey, kalau awak tak nak gunakan koordinat, kalau awak tak nak guna koordinat kutub, awak nak gunakan koordinat Cartesian, tu kita balik pada slide yang asal. Awak tengok macam mana kita nak buat ni. Okey, panjang kan? Kita dapat yang atas iaitu A kuasa 2. Sekejap ya. Kalau kita guna, saya tulislah. Kalau gunakan Cartesian, okey, cara yang sama, R dengan F kita di
dA. Okay, let's say saya nak buat terhadap X dulu ke, Y dulu pun tak ada masalah. So, let's say saya nak buat macam ni. Jadinya saya tak boleh gunakan R. Saya kena gunakan XY. So, sini saya dapat A kuasa 2 tolak panjang lah. Okay. A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Ini kan 2 kan macam ni. Okey, kemudian domain saya bulatan. Okey, yang atas ni adalah X kuasa 2, Y kuasa 2. Yang bawah ni adalah negatif. So saya dapat daripada negatif A ke A. So ni adalah negatif A. So ni adalah, let's say ni adalah dy dx. So X sama dengan negatif A, X sama dengan A. Pada Y sama dengan yang negatif di sini, iaitu negatif gini. Dan di sini Y sama dengan positif. Sekejap betul kan? Sekali, sekejap. Saya silap kot. X kuasa 2 tambah. Oh, sorry, saya silap. So, kat sini adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Maka Y adalah A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okey, jadinya saya kena betulkan sikit dekat sini. Sekejap ya. Biasa. Oh, dah terlanggar yang lain. Tu kat sini. Gini. So, sama juga di sini. Ada negatif. Yang atas ni. Okey. So, jadi macam ni lah. Jadi, adakah ini mudah diselesaikan? Kan, susah kan? Tapi kalau kita gunakan koordinat kutub, dia lagi mudah lah. Walaupun taklah semudah mana kan. Kena ada teknik-teknik yang kita kuasai juga, baru kita dapat. Okey. Suku apa dah ni? 3,5. Okey. So, kat sini, jawab, gunakan kamiran ganda 2 untuk dapatkan isi padu bagi pepejal, satu pepejal yang dibatasi dari atas oleh hemisfera, separa sfera, dan dari tepi oleh silinder. Okey. Silinder, macam kita cakap sebelum ni, dia adalah persamaan bulatan tapi untuk 3 dimensi. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. So, macam mana kita nak buat? Okey, kalau dia bagi awak arahan tanpa ada gambar, awak kena lukis lah. Okey. So, awak ada persamaan hemisfera. Z sama dengan 16X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey. Kena kita ada silinder. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4. Okey, so hemisfera, of course, persamaan ini persamaan sama dengan persamaan bulatan. Sfera, iaitu sama dengan 4 kuasa 2 kan, sama dengan 16. So, kita cuma ambil bahagian yang positif. Kan, bila kita tukar, kita dapat 16 tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Kita ada tambah tolak kan. So, maksudnya kita ambil yang, bila positif, kita ambil bahagian sfera yang sebelah atas pada paksi Z positif. Okey, sebenarnya yang ni, silinder adalah persamaan bulatan lah. Kita tahu persamaan bulatan dengan 2 kuasa 2. Okey, so maksudnya dia adalah silinder dengan jejari 2. Yang ni jejari dia adalah 4. Okey. So kita lukis. Okey, hemisfer jari 4. Okey, ni 4, let's say ni Y, ni X, ni Z.
Kemudian dalam hemisfer ni dia ada silinder. Mana yang aku nak bilang? Biru pun. Dengan jejari 2. Okey, tadinya ni 4, ni 2. Ni kurang. Okey. Sampai atas lah. Tu. Soalan ni dia kata dibatasi dari atas oleh hemisfer, dari tepi atau dari sisi oleh silinder. Okey, maksudnya begini. Okey, jadinya kita punya yang kita nak cari adalah isi padu silinder. Tapi atasnya bukan lurus. Sebab silinder atasnya lurus. Kan? Ini atasnya adalah satu fungsi. Okey. Iaitu fungsi, besar pula. Okey. Yang mana fungsi ini adalah Z sama dengan, kita ambil yang part positif, sebab soalannya positif, bukan negatif. Okey, so simple je. Okey, macam susah tapi sebenarnya tak susah manalah. Okey, ataupun kalau dalam koordinat kutub kita jadikan dia ini. Okey, jadinya kita punya rantau kita untuk kamera adalah tapak kepada silinder, iaitu bulatan dengan jejarinya adalah 2. Okey, so bulatan. Okey, 2, 2. Okey. Dan bulatan penuh lah. Jadinya kalau dalam koordinat kutub R mestilah daripada 2 sampai 0. Kemudian theta dia adalah satu bulatan penuh. Okey. Ni rantau R kita. Kan? Kemudian kita nak cari isi padu. Okey, isi padu V adalah kambiran ganda 2 pada rantau R F R theta dA. Sekarang kita dah ada. Okey, jadinya ibarat macam ni, kita ada, kalau kita ada fungsi X dan Y, ni X, ni Y, kita ada bentuk macam ni. Kan, let's say ni F, X. Okey, kita nak cari macam ni. So senang je, kameran, let's say ni A, ni B, mestilah A, B, Fx saja. Kan? Sebab yang bawah ni adalah garis lurus, iaitu paksi X. So, kat sini sama juga. Kita gunakan Z R dr d theta. Okey. Jadinya R adalah 20, theta 0 ke 2 pi, R daripada 0 ke 2, Z adalah 16 tolak R kuasa 2. Jangan lupa darabkan dengan R, dr dθ. Okey, ni yang lebih kurang sama macam tadi. Okey, kita nak kamikan terhadap R. Kita nampak ni kuasa setengah. Ni R dapat daripada kamera yang dalam, iaitu 3/2. Kita bezakan, kita dapat 1/2, negatif 2R. Kita potong, dapat negatif 3R, 16 tolak R kuasa 2 setengah, negatif 3R, punca kuasa 16 tolak R kuasa 2, which is ni adalah sama macam ni. Okey, gantikan. Okey, ni gambar. Okey, saya plot guna Sage Math yang saya minta awak download tu dan install tu. Okey, kalau kita gunakan Cartesian, ni adalah bulatan punya description of domain. Okey, Z kita adalah panjang macam ni. Jadinya adakah kita boleh selesaikan? Okey, kalau kita gunakan koordinat kutub, okey, senang je. Ni yang tadi. Kita kamikan gini dan dapat jawapan. Hanya beberapa baris sahaja. Okey. Ada masalah ke sampai macam ni? Senang je. Contoh 4. Ada?
Apa? Okey. Tak ada. Okey. Buat contoh banyak kan? Okey. Kalau sama masalah, just bagi tahu je, tak ada masalah. Saya boleh terus jawab. Okey, jadi kat sini awak nampak kalau tiada R, sebenarnya bukanlah kita sengaja letak R, memang daripada kita punya derivation. Okey, daripada derivation kita R kena ada kan. Dan sebenarnya bila tak ada R ni, macam mana kita nak kamikan? Tu yang susah kan. Okey, so just nice lah kita ada R di sini. Okey. Kemudian ni lebih kurang. Okey. Gunakan kamera ganda 2 untuk dapatkan isi padu bagi pekerja yang dibatasi dari luar oleh hemisfer, dari luar, dari dalam oleh silinder. Ni lain sikit. Okey. Jadinya dari luar oleh hemisfer, dari dalam oleh silinder. Okey. Jadinya kita seolah-olah kita punya domain sekarang, kita punya rantau R. Sorry, ini dah contoh berapa ni? Saya lupa nak contoh. Contoh 5. Rantau kita sekarang adalah bentuk annulus, iaitu yang ni. Okey. Sama ada kita nak buat kameran pada annulus ni, ataupun kita cari kameran hemisfera, tolak dengan silinder ni. Silinder ni saya tulis silinder terubas Y sebabnya dia punya bumbung dia ataupun dia punya atap ni adalah bukan lurus tapi melengkung disebabkan oleh sfera tersebut. Okey, so saya cari luas hemisfera, saya tolakkan dengan luas silinder, saya dapatlah isi padu yang di sini. Okey, awak boleh tengok. Okey. Kalau kita nak gunakan kameran seperti ini, okey, maksudnya kita nak gunakan macam ni. Dan kita ada sphere. Kita nak cari isi padu yang ni. Okay. So kita punya domain kita R yang ni. Maka kita kena hati-hati sebabnya domain kita R. Dia berbeza sikit lah, dia macam tadi lah yang kita dah tengok tadi adalah jejarinya maksudnya 2, 4 sama macam tadi. Okey, sini 4, sini 2, maka R adalah daripada 2 ke 4, theta adalah complete circle. Okey, bila kita susun kita akan dapat fungsi kita 16 tolak R kuasa 2. Ini adalah fungsi F kita. Kemudian formula kita R dr d theta. R daripada 2 hingga 4. Theta daripada 0 hingga 2 pi. Okay. So kita kamikan macam biasa, macam tadi. 3/2 dan selesai. Okay. Yang ni apa? Ini berbeza sikit. Hemisfer kat sini, tetapi kita punya silinder adalah dia shifted. Okey, dia adalah shifted silinder. Okey, contoh 6. Okey, kita ada persamaan yang sama untuk hemisfer, persamaan untuk silinder lain sikit. 0 kan. Kita boleh, macam saya tahu shifted sebab kita boleh ubah Y kat sini. Kita boleh ubah Y, kita gunakan penyempurnaan kuasa 2, kita dapat X tolak 4X bahagi 2, 2X kan. Kuasa 2. Sekejap, betulkan ni. Kemudian saya kena buang X ni kat sini. Ya. Okay, ingat balik penyempurnaan kuasa 2 kita belajar kat sekolah dulu. Kan? Gini tolak sini tambah Y kuasa 2 dengan kosong. So, kita dapat X tolak 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. Kan?
Jadinya kat sini ni adalah bulatan, jejari 2, pusat adalah 02. 20. Okey. Jadinya dalam gambar ni berbeza lah jadi macam ni. Okey, ni guna Sage Mesh juga dia punya plot. Ni adalah hemisphere kita tak berubah. Ni adalah silinder kita, dia shifted ke arah X. Okey, center jadi 2. Okey. Sorry. Macam mana kita nak nak tentukan dia punya, makin susah lah kan. Okey. Kat sini sekejap ya. Okey, jadi macam bulan sabit. Lebih kurang begini. Okey, kat sini 4, sini 2, sini -2, ni 4. So bulatan kita dia jarinya 2. Kemudian hemisfere kita lebih kurang beginilah, tapi bulatan ni 4. Okey, so domain kita, okey, domain kita macam mana? Domain kita bila theta sama dengan 0, so kita buat let's say mana satu R1, mana satu R2. Kita buat ni adalah R1, ni adalah R2. Okay, R1 adalah bulatan. Okay, jadi kita ada tadi di sini. Okay, so R1 ada bulatan yang shifted circle lah, iaitu okay, so ni adalah R kuasa 2, yang ni adalah X adalah R cos theta kan. So kita dapat R kuasa 2 tolak 4R cos theta sama dengan 0. Minta dia. Okey, saya kat sini. Jadinya kita ada R tolak 4 cos theta sama 0. So kita boleh selesaikan R sama 0 dengan R sama dengan 4 cos theta lah. Okey, yang ni kita tak gunakan ni, kita gunakan persamaan. Ni adalah R1 kita. Okey, R2 senang je. Sebab R2 adalah bulatan kan. Jadinya R2 adalah 4. Okey, sebab dia adalah bulatan dengan jejari 4. Pusatnya asal. So kameran kita volume F DA. Sekejap tengok masa. Okey, nak habiskan masa. Okey. So satu lagi, kita dah ada R1, dah ada R2, theta kita. Theta kita kat sini, kalau bila theta sama dengan 0, sini. Maksudnya dia dia intercept kedua-dua titik ni. Okay, bila theta sama dengan 45, macam ni. Macam ni. Sorry, saya ingat pula. Gini, yang di sini tak ada masalah. Okey. Okey, jadi ni macam ni, Kalau makin kecil sampailah dia intercept kat sini. Okey, jadinya theta kita sama kekal, iaitu daripada 2 pi sampailah pi. Okey, so kita dapat theta 0 ke 2 pi R daripada R1 iaitu 4 cos theta
dan R2 adalah 4. Okey. Kemudian kita punya formula untuk hemisfer, kita ambil bahagian yang positif saja, iaitu 16 tolak R kuasa 2. Sini. Kemudian formula dA adalah R dR d theta. Okay, susah sikit lah sebab awak nak take care of this curve ni, lengkung ni. Kan? So, kami akan dia macam biasa. Sampai sini, sin kuasa 3. Okay, sin kuasa 3, macam mana awak nak kamikan sin kuasa 3? Okey, kat sini. Sorry. Saya nak kamikan sin kuasa 3 ni. Awak gunakan, saya rasa awak gunakan by part integration kan? Saya rasa dah. Sin theta kuasa 3 adalah sin theta darat sin theta kuasa 2. Saya rasa lah. Okey, jadinya cos. Okey, katalah U sama dengan sin theta. Oh, sorry. U prime adalah cos theta. V adalah sin theta kuasa 2. Ataupun awak boleh jadikan dia sudut separa. Okey, sudut separa. Berapa? Cos theta adalah 1 tolak 2 sin theta kuasa 2 kan? Kalau salah bagi tahu saya. So, sin theta, kita nak yang ni adalah 1 tolak cos 2 theta per 2. Sekejap, tapi kat sini dia ada cos. Saya rasa dia gunakan, sekejap saya tak ingat dia gunakan apa tapi sin 3 theta ni kan, sekejap ya, dah terpadam tak saya punya. Okay, dia ada satu yang dipanggil sebagai Wallis formula. Okay, macam mana dia integrate trigonometric function. Okay, yang ni kita kena calculate lah. Saya pun tak ingat sangat. Okay, macam saya buat pun saya tak ingat. Okay, tapi kita akan dapat macam ni. Okay, dan lebih mudah lah kita nak kamikan. Sin dapat minus cos. Di sini dapat cos 3 per 3. Sekejap sin 3 akan ada kepada sin. Oh, okay, sorry. Okay. Ni saya dapat dia daripada sin theta cos 3. Saya pecah kepada sin theta. Kemudian saya sin theta kuasa 2. Kemudian saya gunakan sin theta adalah 1 tolak cos. Saya gunakan trigo function. Okay. Terpadam lagi, sorry. Saya tak pasti kenapa. Okay. So kita tahu sin theta kuasa 2 tambah cos theta kuasa 2 sama dengan 1. So kat sini sin theta adalah 1 tolak cos theta kuasa 2 d theta. Okay. Nak guna Wallis formula pun boleh, tapi yang ni kita boleh buat directly. Terus kan. Okay. Dan kita kamikan dapat minus cos theta tolak ni tadi tambah
cos. Kan? Okey, macam dekat sini. Okey, dan gantikan terus dapat. Okey. Tapi tengok jawapan ini salah kerana batas yang digunakan tidak betul. Okey. Tengok dapat kosong. Jawapan yang salah kerana batas yang digunakan tidak betul. Perhatikan bahawa R sama dengan 4 cos, saya gunakan C bukan K. R cos 4 cos theta melengkapkan satu bulatan seperti di atas untuk theta sama dengan daripada negatif pi per 2 sampai pi per 2, manakala R sama dengan 4 melengkapkan satu bulatan untuk theta daripada negatif pi ke pi. Okey, maka lengkung dia tak sama. Okey. Jadinya cara yang paling mudah, maksud dekat sini adalah fasa untuk gambar kita ni tak sama sebenarnya. Maksudnya daripada 0 ke 2 pi kita dapat satu bulatan besar. Tapi untuk 0 ke 2 pi kita dapat 2 kali bulatan yang kecil. Jadi dia tak sama. Kita tak boleh kamikan, kalau kita gunakan cara yang kita buat sekarang ni, maka seolah-olah kita kira 2 kali untuk bulatan. Jadi fasa dia tak sama. Okey. That's why dalam slide ni saya terangkan seperti berikutlah. Kan, fasa tidak sama. Mungkin ni pendapat saya lah. Cara yang mudah adalah mencari isi padu silinder. Cari isi padu silinder dulu. Kemudian ditolakkan dengan isi padu hemisfera. Kan? Maksudnya kita cari isi padu silinder ni, kita cari isi padu hemisfera ni separately. Kan? Kemudian kita tolakkan isi padu ni, tolak isi padu baru kita dapat. Okey. Kat sini. Isi padu hemisfera tolak dengan isi padu silinder, baru kita dapat isi padu yang di sini. Okey, kita tolakkan dia. Jadinya cari isi padu silinder, kita tahu isi padu hemisfera kita tahu 4/3 pi r kuasa 3 bahagi 2 sebab dia hemisfera. Tolakkan dengan isi padu silinder. Okey, ni awak kena tengoklah. Okey, saya dah terangkan dalam ni. Okey. Okey, itu pelbagai contoh lah. Okey. Awak boleh tengok lain lagi. Tentukan isi padu pepecahan berada dalam sfera di atas satah Z sama kosong di dalam silinder. Panjang kan? Okey, sfera berada di pepecahan berada di bawah sfera di atas satah Z sama kosong, maksudnya hemisfera lah, dengan dia ada dalam silinder. Macam tadi kot lebih kurang. Okey. Kemudian isi padu pepejal yang berada di dalam ni apa? Persamaan apa? Persamaan persamaan kuadratik lah kan? Apa dia panggil tak ingat. Okey, dan di bawah satah Z sama dengan 16. Macam ni. Okey. Kita ada persamaan kuadratik tapi pada X dan Y, apa yang dia panggil dalam bahasa matematiknya saya tak ingat. Okey, bentuk macam kuadratik tapi pada X dan Y direction. Kemudian di bawah satah Z sama dengan 16. Okey. Jadi awak kena kira intersection dia dan sebagainya. Kita akan sambung esok lah. Okey, itu saja daripada saya. Sorry agak panjang. Ingatkan boleh habis di awal. Okey, siapa yang tak isi kehadiran boleh isi. Ada saya copy paste dia punya link. Okey, kita jumpa lagi esok. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.